أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini Allah mengizinkan kita untuk sekali lagi bertemu di dalam halaqah Al-Muallimin bagi guru-guru KMS dan KMSS seperti mana yang dijadualkan. Dan saya doakan semoga kita semua, walau di mana sekalipun kalian berada, kita semua berada di dalam keadaan sihat walafiat, sejahtera, dan sudah tentu pada hari ini juga kita meluahkan rasa sedih dan duka cita kita atas kepulangan murabbi kita yang banyak kita belajar daripadanya, iaitulah almarhum Ustaz Ismail Kamus yang telah kembali ke rahmatullah malam tadi pada waktu Malaysia. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya ke atas roh almarhum, dan perlulah juga kita mengambil iktibar seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada umat ini dengan merentapnya daripada dada mereka, tiba-tiba lupa dan ilmu itu hilang. Tetapi Allah mencabut ilmu daripada umat ini dengan mematikan ulama. Maka kematian ulama sentiasa merupakan satu kerugian dan satu kehilangan yang besar kepada kita umat Islam, kerana pergi bersama-sama dengannya ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan serta teladan-teladan yang dikongsikan olehnya sebagai jalan kebaikan yang direzekikan oleh Allah SWT. Seperti kata pepatah Melayu, patah tumbuh hilang berganti. Hilangnya para ulama itu bergantikah ia? Jawapan kepada persoalan itu berbalik kepada kita yang masih hidup ini, sejauh manakah kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, dan sudah tentu juga sebagai pendidik, kita semua sebagai cikgu-cikgu, kita juga memikirkan adakah anak-anak murid kita kita shape dan kita bentuk mereka untuk mengisi kehilangan dan kekosongan yang ditinggalkan setiap kali perginya alim ulama dalam kehidupan. Ramai ilmuwan yang pergi meninggalkan kita seorang demi seorang. Kalau tak berapa lama dulu, sahabat saya Ustaz Adlan pergi mengejut, dan kemudian malam tadi Ustaz Ismail Kamus. Jadi itu sebagai orang kata latar belakang permulaan kepada perbincangan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kita dah ada 19 orang. Jadi sambil-sambil berehat ataupun menyediakan juadah, ataupun saya tak pastilah macam mana situasi kehidupan di Malaysia sekarang pada fasa baru. Fasa apa? Banyak sangat short form kan, PKPB. Kalau tak silap saya pun tak tahu stands for what, tapi maknanya insyaAllah dalam halaqah pada kali ini
kita cuba manfaatkan ruang yang ada untuk berkongsi beberapa tazkirah ataupun peringatan yang diharapkan dapat membantu kita untuk sama-sama orang kata meningkatkan diri kita lah, insya-Allah. Pada hari ini saya nak mengambil peluang untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat semua sepotong nasihat yang disampaikan oleh tokoh penting dia di dalam umat Islam ini, yang seluruh umat Islam sepanjang zaman ini terhutang budi pada ilmu yang dicurahkan olehnya, iaitulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang masyhur, ya. Kata baginda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya. Wahai ya Allah, faqihkanlah ya Ibnu Abbas ini dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya kebolehan takwil, yakni memahami dan menafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi Abdullah Ibnu Abbas ni memeluk Islam pada tahun yang sebelum hijrah, sama ada 3 ataupun 5 tahun sebelum daripada hijrah. Dan nasihat ini dipetik daripada kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Munziri, yang dipilih untuk diletakkan di dalam sebuah buku yang sangat saya suka baca dulu-dulu. Dan tapi buku tu saya tak ada dah pada saya telah wakafkan dia ke library sekolah. So adalah dekat library KMSS, buku warna merah tebal, ya. Tajuk buku tu ialah Al-Khumasiyat Al-Mukhtarah fi Tahdhib an-Nafs Al-Ammarah, ya. Yang dikarang oleh almarhum Syekh Fadl Hasan Abbas. Yang mana di dalam buku itu Syekh Fadl Hasan Abbas, tajuk buku tu ialah Al-Khumasiyat Al-Mukhtarah. Al-Khumasiyat Al-Mukhtarah ni maksud dia rangkaian 5 yang terpilih, ya. Jadi dalam tu ada berpuluh-puluh entry ataupun bab. Setiap satu babnya Syekh Fadl Hasan Abbas menghimpunkan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ataupun kata-kata para sahabat yang terkandung di dalamnya 5 poin. Dan sebenarnya Al-Khumasiyat Al-Mukhtarah ni adalah koleksi tazkirah yang dikongsikan oleh Syekh Fadl Hasan Abbas pada bulan Ramadan ketika mengerjakan solat tarawih. Kalau saya ada gambar dia, ya. Buku Al-Khumasiyat Al-Mukhtarah fi Tahzib an-Nafs Al-Ammarah ni adalah buku yang saya pilih di dalamnya, iaitu di dalam kalau tidak silap saya di dalam Khumasiyat yang ke-27, ya, untuk kita renungkan bersama. Okey, tak nak membuang masa, dah 10-12 minit dah. Kata-kata daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini, minta maaf saya tak sempat buat slide ke apa ke, jadi terpaksalah tengok muka saya ni lama-lama. Sekejap saya tukarkan skrin. Itulah tadi Syekh Fadl Hasan Abbas. Okey. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, khamsun lahunna ahsanu minaduhmil muqafah, ya. 5 perkara yang jauh lebih baik daripada kuda-kuda yang kakinya berbelang hitam, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, aku nak kongsikan dengan kamu 5 perkara, yang 5 perkara ini adalah lebih baik daripada kuda yang kakinya berbelang hitam. Ini adalah kuda yang dalam budaya orang Arab dianggap sebagai kuda yang terbaik, ya. Jadi kalau kamu ada kuda yang terbaik, ni ada 5 perkara yang lebih baik daripada itu. Kalau pada hari ini kita katakan bahawa ini adalah, maaf ya, keluar pula notification tu. Kalau sekiranya
hari ini kita umpama apakah benda terbaik yang kita fikirkan kita akan dapat kalau kita ada kereta Mercedes ke Bentley ke, saya pun tak tahulah apa dia, tapi 5 perkara ni adalah lebih baik daripada kesemua itu. Apakah perkaranya? Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama, la tatakallam fima la ya'nik fa innahu fadlun wala amanu alaikal wizra. Baik, yang pertama, janganlah kamu bercakap tentang benda yang tidak ada kaitan dengan kamu. Sesungguhnya itu adalah merupakan benda tambahan yang menjadi beban ke atas dirimu, dan aku tidak dapat berasa aman daripada bimbang terhadap dosa yang menimpa kamu ke atasnya. Ya, kata Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, wala tatakallam fima ya'nik hatta tajida lahu mawdi'an ka'annahu rubba mutakallim fi amrin bi'ainihi qad wada'ahu fi ghairi mawdi'ihi fa'uyib. Ya, susah sikit nak terjemah dia. So yang pertama tadi kata Ibnu Abbas, janganlah kamu cakap benda yang tidak ada kena-mengena dengan kamu, kerana ia adalah merupakan benda yang tak diperlukan. It's an additional yang unnecessary. Dan kata Ibnu Abbas, aku khawatir dengan dosa yang menimpa kamu. Kemudian yang kedua, dan janganlah pula kamu bercakap tentang benda yang ada kena-mengena dengan kamu, melainkan kamu menemui situasi, keperluan dan sempena yang munasabah untuk ianya diperkatakan. Kerana apabila kamu memperkatakan sesuatu yang tidak kena pada konteksnya ataupun pada masanya, maka itu adalah sesuatu yang mengaibkan, kata Ibn Abbas. Nanti kita tengok apa kupasan dia. Baik ya. Kemudian yang ketiga, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wala tumari haliman aw safihan fa innal halima yuqlika wa innas safiha yu'dhik. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan janganlah kamu berdebat sama ada dengan orang yang bijaksana ataupun dengan si bodoh. Kerana berdebat dengan orang bijaksana akan menjadikan orang bijaksana itu tidak suka dan marah kepada kamu. Berdebat dengan orang bodoh pula, si bodoh itu akan menyakitkan kamu. Itu perkara yang ketiga. Yang keempat pula, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wadhkur akhaka idza taghayyaba anka bima tuhibbu an yadhkuraka bihi wa a'fihi mimma tuhibbu an yu'fika minhu. Ya. Kata Ibn Abbas, perkara yang keempat pula yang aku nak kongsikan dengan kamu ialah, dan sebutlah tentang saudaramu ketika dia itu tidak berada bersama denganmu dengan perkara-perkara yang engkau suka dia sendiri sebut tentang dirimu ketika engkau tidak berada bersama dengannya. Serta uzurkanlah, maafkanlah dia pada perkara-perkara yang engkau suka dia maafkan engkau pada hal tersebut. Itu perkara yang keempat. Macam orang kata golden rule, ya. Treat people the way you want yourself to be treated. Ya, tapi ini hak dengan saudara. Manakala yang kelima ialah wa'mal amala rajulin yara annahu mujazan bil ihsan ma'khudhun bil ijram. Beramallah kamu dengan amalan seseorang yang sifatnya adalah seseorang yang memikirkan dia itu akan mendapat pahala apabila dia buat baik dan juga mendapat dosa apabila dia melakukan kejahatan. Baik. Inilah 5 perkara yang dinasihatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib lil Munziri yang dipetik oleh Syekh Fadl Hasan Abbas di dalam buku beliau Al-Khumasiyat Al-Mukhtarah fi Tahdhib an-Nafs al-Ammarah. Ya. Jadi kita lihat sedikit demi sedikit apakah
isi kandungan ataupun sedikit huraian kepada nasihat yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas ini, radhiyallahu anhuma. Kenapa kita sebut radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua? Kerana Abdullah bin Abbas, Abdullahnya juga adalah sahabat Nabi dan ayahnya Abbas juga adalah merupakan sahabat Nabi, maka kita sebut radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua, kerana kita menyebut redha Allah itu untuk kedua-duanya, iaitu beliau sendiri dan bapanya. Jadi itu adalah orang kata ganti nama di dalam bahasa Arab. Kalau kita sebut radhiyallahu anhu kan, kalau perempuan radhiyallahu anha. Jadi kita pun bila kita gunakan frasa-frasa ni dalam bahasa Arab, bagus juga kalau kita ambil tahu sedikit supaya kita dapat menggunakannya dengan penggunaan yang betul. Sometimes saya rasa irritated sikit lah kadang-kadang bila orang cakap dengan saya jazakillah, ya, jazakillah. Saya bukan orang perempuan kan. Kalau orang perempuan dengan orang perempuan, okey lah sebut jazakillah, ya, semoga Allah memberikan ganjaran kepada kamu, nak ucap terima kasih secara yang Arabic ataupun Islamik sikit. Tapi jazakillah itu ialah ungkapan kita kepada seseorang kalau dia tu perempuan. Tapi kalau lelaki, jazakallah, ya, jazakallahu khairan. Tapi kalau kita tak sure jazakillah ke jazakallah ke, sebut jazakumullahu khairan kan. Semoga Allah mengurniakan ganjaran kebaikan untuk kamu semua. Kamu semua tu tak semestinya ramai, kerana kum tu macam assalamualaikum tu, kum tu juga adalah merupakan ganti nama yang konotasinya adalah penghormatan, ya, menghormati. Jadi kalau kita cakap pada orang perempuan pun tak ada masalah, kita sebut jazakumullah khairan, terima kasih pada kamu atas apa-apa kebaikan yang telah kamu lakukan, kerana kita mengungkapkan ganti nama yang berkonotasikan penghormatan. So, itu orang kata selingan sedikit lah. Baik, yang pertama, al-khisrah ula, la tatakallam fima la ya'nik, ya, jangan cakap benda yang tak ada kena-mengena dengan kamu. Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, fa innahu fadlun wala amanu alaikal wizra, sebab ini adalah benda tambahan yang unnecessary dan aku khawatir, aku tak boleh berasa aman memikirkan dosa yang datang kepada kamu kalau kamu buat benda ni, kan. Kalau ada yang ambil nota, bagus jugalah, boleh share kan. So yang pertamanya ialah la tatakallam fima la ya'nik, jangan kamu bercakap benda yang tak ada kena dengan kamu. Baik, ini adalah merupakan satu nasihat yang terang-terangan datang daripada Al-Quran Al-Karim sendiri, sebelum hadis Nabi SAW juga bercakap tentang pentingnya untuk seorang yang mukmin itu mencegah diri daripada benda-benda yang tidak bermanfaat, benda-benda yang tidak mengundang kebaikan dan tidak mempunyai apa-apa faedah. Dan ini misalnya kita lihat diungkapkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Mu'minun yang panjang, mula-mula sekali ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita petik sebahagiannya lah, ya. Kata Allah SWT, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun. Dan nanti ada sambung lagi, ya, sifat-sifat orang mukmin yang berjaya yang disebutkan oleh Allah. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah, ya, orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Iaitulah ciri 1, ciri 2, ciri 3, ciri 4. Kalau kita belajar ilmu tafsir, ini adalah contoh ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana ayat Al-Quran menafsir ayat Al-Quran sendiri. Iaitu apabila Allah describe tentang something, kemudian disusuli dengan penerangan bersangkutan maksud perkara awal yang disebut. Contohnya macam dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, demikianlah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna, sampailah ke hujung ayat berkenaan.
So ada tafsir yang direct pada ayat berikutnya, ada juga tafsir kepada satu-satu ayat Al-Quran, yang tafsiran kepada ayat itu ada pada ayat lain, di dalam surah lain, ataupun di kedudukan yang lain. Jadi tahap orang kata kategori tafsiran-tafsiran kepada ayat Al-Quran, tafsiran yang paling tinggi adalah tafsiran Al-Quran ke atas Al-Quran sendiri, kedua tafsiran hadis ke atas Al-Quran, dan kemudian barulah tafsiran yang datang daripada maklumat bahasa, maklumat sains, maklumat seterusnya. Ini dalam bidang ilmu orang kata tafsir. Baik. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang Allah janjikan mereka itu merupakan orang yang berjaya. Dan orang beriman yang berjaya ini ada beberapa sifat pada mereka. Tetapi saya nak ajak kita untuk tengok betapa uniknya ayat ini, kerana Allah menyebut sifat orang-orang yang berjaya itu ada panjang di bawah tu, tapi kita ambil 3 yang pertama, iaitu yang pertamanya ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tafsir bil ma'thur. Betul ya. Itu adalah merupakan salah satu daripadanya. Iaitu apabila tafsir itu dilakukan oleh athar, dan athar itu sama ada nas daripada Al-Quran sendiri ataupun daripada hadis, dan bukannya melalui proses reasoning yang dilakukan oleh ulama tafsir ke atas ayat. Kita ada riwayat, kita ada maklumat, kita ada teks yang spesifik mengupas ataupun mengulas ayat Al-Quran itu sendiri. Dia bukan datang daripada kupasan ilmuan. Okey. Baik. Jadi di sini Allah Ta'ala kata sifat orang yang beriman itu ialah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka itu adalah orang yang khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan juga orang-orang yang terhadap perkara-perkara yang lagha, mereka itu menjauhkan diri. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan juga mereka itu adalah orang yang terhadap urusan zakat mereka menunaikannya. Di sini poin yang saya nak kongsikan. Nampak pula ada seorang marah kan. Minta maaf lah, marah sebab apa pula tu kan ya. Kalau ada apa-apa lah, kalau marah sebab muka macam baru bangun tidur, memang sesungguhnya lah memang baru bangun tidur. Muka pun sembab lagi kan. Baik. Apa yang saya nak tekankan dekat sini ialah dalam ayat Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala bila menyebut tentang solat dan juga zakat beriringan. Ada banyaklah ayat Al-Quran. Kalau kita lihat contohnya, misalnya kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus solah wa atuz zakah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ada banyak lagi contoh ayat Quran lain yang bila Allah sebut tentang solat, kemudian Allah sebut tentang zakat. Tapi dalam surah Al-Mu'minun ini Allah selitkan di antara solat dan solat dengan zakat ni sentiasa beriringan, sebab solat adalah hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah, manakala zakat pula adalah hablum minan nas. Jadi hablum minallah, hablum minan nas sentiasa bersama-sama. Tetapi dalam ayat surah Al-Mu'minun tadi, Allah Ta'ala letakkan di antara solat dengan zakat tu satu benda lain pula. Orang-orang mukmin yang berjaya ialah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya, dan orang-orang yang mengerjakan zakat, tapi di tengah-tengahnya Allah kata iaitulah orang-orang yang mencegah dirinya daripada perkara-perkara yang lara. Kalaulah solat dan zakat itu sentiasa merupakan benda yang sangat penting dan sangat besar dalam Islam, bahkan kedua-duanya adalah merupakan rukun Islam, maka dalam ayat ini yang bukan membicarakan tentang rukun secara fiqhnya, yang dikatakan sebagai rukun Islam, di antara dua itu ada satu lagi benda yang boleh dikatakan sama pentingnya dengan kedua-dua ni tadi, iaitulah mencegah diri daripada benda-benda yang tidak bermanfaat. So
Kalau kamu seorang yang menjaga solat, khusyuk dalam solat, dan kamu juga adalah seorang yang menjaga hubungan kamu dengan manusia pada menunaikan tanggungjawab zakat, in between dua benda tu, there is something about yourself, iaitu abstaining yourself from, mencegah diri kamu daripada benda yang lara, yang tidak ada bermanfaat. Termasuklah di antaranya apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Abbas dalam ayat ini, iaitulah mencegah diri daripada bercakap benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. So benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kita ni macam-macam ya. Maksudnya apa-apa sahaja perkara yang kita tidak ada, yang tidak berfaedah. Apakah yang dimaksudkan dengan lara? Yang dimaksudkan dengan lara itu ialah ma la faidata fih, benda yang tidak ada faedah, benda yang purposeless. So sahabat-sahabat boleh imagine ya, kita tahu misalnya dalam hadis Nabi SAW juga ada disebutkan spesifik tentang hal ini, tapi kita tengok nanti. Tapi betapa pentingnya untuk memposisikan diri kita sebagai seorang yang dijamin oleh Allah SWT, orang yang berjaya dalam erti kata yang sebenar dalam hidupnya. Seorang itu adalah orang yang mencegah dirinya daripada benda-benda yang tidak berkaitan dengan dirinya, yang tidak bermanfaat di dalamnya. Dan sahabat-sahabat boleh lihat betapa tingginya kepentingan ciri mengelak, mencegah diri daripada benda-benda yang purposeless dalam hidup ini. Kita juga boleh lihat contohnya dalam surah Al-Furqan, semasa Allah mengungkapkan tentang sifat ibadur rahman, ya, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, hamba-hamba Allah. Ibadur rahman ini adalah satu pujian Allah ke atas orang-orang yang beriman yang mempunyai ciri-ciri yang sangat dikasihi oleh Allah SWT. Antaranya lah orang yang berjalan dalam keadaan yang merendah diri di atas muka bumi. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Mereka ini apabila bertembung dengan orang-orang jahil yang mencela mereka, yang cakap benda-benda yang menyakitkan hati mereka, mereka berkata salama, ya, mereka membalasnya dengan perkataan yang sejahtera. Ya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka itu juga menunaikan sebahagian daripada pada malam mereka sujud dan berdiri, yakni bertahajud kepada Allah SWT. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam, dan ciri ibadur rahman itu juga adalah mereka yang berdoa, wahai Tuhan, lindungilah kami daripada azab jahannam, inna azabaha kana gharama, kerana sesungguhnya azab neraka jahannam itu adalah sesuatu yang orang kata begitu gharama ni macam inseparable, ya, macam mana kita nak sebut, inna hasa'at mustaqarran wa maqama, dan juga neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat, sama ada tempat untuk kamu bermastautin ataupun untuk tempat kamu bermukim. Ya, itu di dalam surah Furqan. Jadi itu ayat 63 sampai 66. Kemudian disambung pula dengan ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-72, kata Allah SWT, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru billagwi marru kirama. Dan juga ciri-ciri ibadur rahman itu adalah mereka yang tidak membuat kesaksian palsu, dan apabila mereka melintasi perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang lara, mereka melintasinya dengan dignity. Mereka melintasinya dengan menjaga maruah mereka, tidak menjatuhkan maruah dirinya dengan menyebukkan diri pada benda-benda yang tidak berkenaan. Ya, jadi Allah menggambarkan ciri ibadur rahman dalam ayat ini dengan ciri yang salah satunya adalah mengelak diri daripada benda-benda yang tak ada kaitan, yang purposeless. Jadi sahabat-sahabat, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu memerhatikan hal ini dengan penuh kesungguhan, ya, supaya kita tidak terjebak di dalam kecenderungan untuk suka nak ambil tahu pada benda-benda yang tidak ada berfaedah. Sahabat boleh imagine
betapa besarnya musibah yang akan menimpa majalah-majalah gosip artis, halaman-halaman viral yang menceritakan tentang hal rumah tangga orang, tentang benda ni, tentang benda tu, isu-isu politik yang sifatnya bukan berkaitan dengan soal manfaat mudarat, tetapi hal-hal yang menjadi kegemaran satira orang di dalam politik. Kalau kita berpegang dengan nasihat Ibnu Abbas ini yang datang daripada firstnya dengan ayat Al-Quran ini, kita menyifatkan diri kita dengan sifat ibadur rahman, dan kita menyifatkan diri kita dengan sifat orang-orang mukmin yang berjaya. Kita tak nak ambil tahu benda ni. Bila kita nampak benda tu, kita jaga maruah kita untuk tidak involve. Tak ada masalah nak komen Alif Syukri menari dengan sajad ke, katalah contohnya benda-benda yang macam tu. Kita tak involve satu benda yang mengaibkan, untuk kita nak menyibukkan diri dengan benda-benda yang macam tu. Jadi ini adalah ciri yang disebut. Kenapa terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Qayyum yang berkongsikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi tu ada dipaparkan, tetapi cara pengupasan Syekh Fadl Hasan Abbas ialah dia cuba ulas dahulu kata-kata Abdullah bin Abbas itu daripada ayat Al-Quran dulu. Jadi walaupun kita very familiar dengan hadis yang Ustaz kongsikan itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, memang ada dekat bawah ni, tapi Syekh Fadl Hasan Abbas meletakkannya kemudian dulu kerana dia nak mendatangkan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran yang memperkatakan tentang hal tersebut sebelum hadis-hadis Nabi SAW. Itu macam sistem beliau dalam membuat kupasan dan juga ketertibannya dalam orang kata meletakkan. Bila kita nak memahami satu, first apa yang Quran cakap dulu, kemudian baru apa yang hadis cakap dulu, dan kemudian barulah benda-benda yang berikutnya. Ya. Begitu juga dalam ayat lain, surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-25 hingga 26. Kata Allah SWT, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qila salaman salama. Dan juga mereka itu adalah mereka yang tidak mendengar benda-benda yang lara dan juga mendatangkan dosa. Sebaliknya, apabila bertemu dengan benda-benda yang macam itu, mereka berkata selamat, selamat. Maknanya tak balas, tak mencampuri hal-hal yang mengaibkan dan berdosa tersebut, tetapi mereka memilih untuk keselamatan. Ya, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Dalam surah An-Naba juga sekali lagi Allah Ta'ala sebutkan mereka itu, ahli-ahli syurga itu adalah mereka yang tidak mendengar benda-benda yang lara ataupun yang terkandung di dalamnya pendustaan, dan mereka itulah yang mendapat ganjaran daripada Allah dengan ganjaran yang bersesuaian menepati kebaikan yang mereka lakukan. So ini adalah di antara ayat Al-Quran yang menyebut tentang pentingnya untuk kita mencegah diri daripada perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita. Waalaikumsalam Kak Jihan. Bagi sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang menelusi 5 rangkaian nasihat yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dipetik oleh Syekh Fadl Hasan Abbas di dalam buku beliau Al-Khumasiyat Al-Mukhtarah fi Tahdhib Nafsil Ammarah. Dan kata Abdullah bin Abbas, aku nak kongsikan dengan kamu 5 perkara yang jauh lebih baik daripada kuda yang kakinya berbelang hitam, iaitu kuda terbaik di sisi orang Arab. Ya. Dan yang pertama, kita masih lagi yang pertama, iaitulah orang-orang yang mencegah diri daripada perkara yang tidak berkenaan dengan dirinya. Okey. Kata Ibnu Abbas, inna kulli kalamin laisa fihi khair ma huwa illa laghun. Setiap perkataan yang di dalamnya tidak ada apa-apa kebaikan, maka itu adalah apa yang disebutkan sebagai lagha. Wa inna kulla nadharin laisa fihi ibrah ma huwa illa lahwin. Dan juga setiap pendapat ataupun pemikiran yang tidak ada di dalamnya sebarang pengajaran, iktibar, maka dia adalah
lahwun, ya, kesesiaan. Wa inna kulla somtin laisa fihi fikrun laisa illa sahwun. Dan setiap mendiamkan diri, setiap kesepian yang tiada di dalamnya fikiran, pemikiran, maka itu juga adalah kelalaian. Maka di sini Ibnu Abbas mengulas dengan kata-kata yang cantik. Kitab Ibnu Abbas, kitab Syekh Fathul Sabah ni kadang susah sikit nak baca kerana ayat dia ayat yang canggih lah. Kalau baca buku dia tak macam baca buku Syekh Salah Abdul Fattah yang ringan bahasa Arabnya. Jadi dia ni kadang-kadang tinggi seni sebab memang kepakaran dia ialah pada seni bahasa dalam Al-Quran. Jadi dia, tapi kata-kata dia ni cantik, saya tandakan ya. Dia kata setiap perkataan yang di dalamnya tidak ada kebaikan itu adalah lara. Setiap pendapat yang tiada di dalamnya iktibar, pengajaran, maka ia adalah orang kata lahwun, satu perkara yang permainan yang tiada kesungguhan padanya. Dan setiap diam pula yang tidak ada di dalam diam itu berfikir, maka ianya juga adalah satu kelalaian. So cakap ke, orang kata lawan cakap ialah diam. Not necessarily. Sometimes cakap lebih baik daripada diam kalau cakap itu ada kebaikan. Kalau orang kata diam lebih baik daripada bercakap, diam juga boleh menjadi kecelaan kalau dalam diam itu tidak ada fikir. Jadi kalau bercakap, cakaplah yang baik. Kalau diam, diamlah dalam kebaikan. Ya, ini antara yang diungkapkan oleh Syekh Fadhil Hasan Abbas. Dan begitulah juga seterusnya dengan hadis Nabi SAW. Saya tak boleh nak petik banyak sangatlah, nanti tak cukup masa pula. Iaitulah hadis yang dipetik oleh Ustaz Qayyum sebentar tadi, yang dimaksudkan ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, di antara tanda eloknya Islam seseorang ialah apabila dia itu meninggalkan perkara yang tidak ada berkenaan dengan dirinya. Ya, jadi cikgu-cikgu KMS, KMSS, kita semua kita tidak orang kata sambil-sambil tu boleh tengoklah macam iklan pula kan ya. Saya lupa nak offkan notification pada kamera. Saya gunakan kamera saya sebagai saya gunakan handphone saya sebagai kamera untuk ni. So bukannya kamera pada MacBook ni. Jadi kadang-kadang dia keluar notification tu. So maafkan saya lah. Anggaplah itu macam iklan-iklan yang keluar. Harapnya tak keluar benda merepek lah ya, notification tu. So itu nasihat yang pertama. Tinggalkan perkara yang tak ada kena-mengena dengan kamu. Baik, nasihat yang kedua pula. Wala tatakallam fima ya'nik hatta tajida lahu mawdi'a. Dia lawan pada yang pertama pula. Yang pertama tadi nasihat Ibnu Abbas ialah jangan bercakap benda yang tak ada kena-mengena dengan kamu. Kalau benda tu ada kena-mengena dengan kamu pula, janganlah kamu bercakap benda yang ada kena-mengena dengan kamu kecuali ada sempenanya, ada konteksnya. Kerana apabila kamu bercakap tentang benda yang ada kena-mengena dengan kamu tetapi tidak sesuai dengan keadaan ataupun tidak ada keperluan untuk perkara itu diungkapkan, fa'unyiba, maka itu adalah perkara yang mengaibkan. Ini adalah nasihat yang melengkapi nasihat yang pertama. Jadi misalnya kita kata jangan kita terbabit bercakap benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kamu. Tapi benda ni ada kena-mengena dengan saya. Kalau ada kena-mengena sekalipun, kena-mengena itu mestilah kena-mengena yang ada konteksnya, yang benda itu perlu untuk diungkapkan. Kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, bayyana lana fil khisratil ula alla natakallam fima la yu'nina li'annahu ziyadah nahmilu biha awzara wa huwa yu'allimuna ghayatal adab wa nihayatal dhawq, yu'allimuna anna likulli maqamin maqal. فإذا أردنا أن نتكلم في أمور تعنينا فينبغي أن نتخير الوقت الذي نتكلم فيه، فقد يتكلم أحدنا في قضية له بها صلة ولكنه لا يتخير الوقت المناسب والظرف الملائم فيكون ذلك عيبا في حقه.
Cikgu-cikgu bahasa Arab, kalau saya baca salah baris tu betul ke lah, ya. Saya dah lama dah tinggal bahasa Arab ni kan. Jadi di sini kata kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, di dalam nasihat yang pertama, telah diajarkan kepada kita supaya jangan cakap benda yang tak ada kena-mengena dengan kita kerana padanya terkandung dosa, benda yang additional yang tidak ada keperluan. Manakala di sini pula Abdullah bin Abbas mengajar kepada kita kemuncak adab dan penghujung kepada sentuhan halus dalam budi bahasa, iaitulah dia mengajar kepada kita setiap perkataan ada tempatnya. Likulli maqamin anna likulli maqamin maqalan. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Ada kalanya kita mahu bercakap tentang perkara, sekiranya kita mahu bercakap tentang perkara yang ada kena-mengena dengan kita, hendaklah kita memilih masa yang sesuai untuk perkara tersebut diperkatakan. Kerana sesungguhnya ada kalanya seseorang itu mahu bercakap satu perkara yang ada kaitan dengan dirinya, tetapi dia tidak memilih waktu yang sesuai, situasi yang kondusif, dan juga apabila tiada hal tersebut, maka jadilah perbuatan tersebut sesuatu yang mengaibkannya. Jadi kita boleh lihat, ya, sometimes benda yang kita nak cakap tu benda betul dan ada kena-mengena dengan kita, tetapi kita tidak memilih masa yang sesuai. Jadi tidak memilih masa yang sesuai ini, dia memerlukan kepada akhlak yang baik, ya, budi bahasa yang sopan. Kita ingat misalnya di dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ada orang yang tak sabar-sabar nak berurusan, nak bersoal jawab dengan Nabi SAW, sampai mereka itu memanggil-manggil Rasulullah SAW daripada luar bilik mereka, kan, dalam ayat kata Allah SWT, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Iaitulah orang-orang yang memanggil-manggil kamu daripada sebalik bilik kamu, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Kalaulah mereka itu bersabar sehingga engkau keluar kepada mereka, itu adalah lebih baik untuk mereka, dan sesungguhnya dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya masih ingat lagi antara nasihat yang dikemukakan oleh Imam Al-Birgivi dalam kitab dia ada menyebutkan bahawa salah satu daripada kriteria ataupun adab-adab, ciri-ciri yang baik yang ada pada seorang yang belajar ialah dia itu tidak mengetuk pintu gurunya. Ya, macam ni ada urusan ni, tak ketuk, ya. Tunggu sampai dia keluar. Tapi nasihat juga diberikan kepada guru supaya jangan pula melengah-lengahkan, membiarkan orang kata ternanti-nanti dalam keadaan kita tahu, dan kita sengaja membiarkan mereka ternanti-nanti dalam keadaan yang tidak munasabah. So ada keseimbangan dekat situ. Jadi di sini pentingnya yang merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita seimbangkan. Kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, walaqad qalu innal balaghata likulli maqamin maqal falyakun qawluka fi mawdi'ih wa kalamuka fi mawqi'ih wa litakhudha ibratan min nafsik fa ahwaluka laysat sawa. Panjang sikitlah, walaupun sedap kalau dibaca dalam bahasa Arabnya, tapi macam Syekh Fadhil Hasan Abbas, salah satu daripada tanda tinggi dan halusnya wisdom seseorang itu ialah apabila dia mengetahui bilakah masa yang sesuai untuk satu-satu perkara itu diperkatakan pada konteks yang munasabah, pada waktu yang sesuai. So jangan tak dandan, maksud dia masa tu jugalah nak cakap benda tu. Dan benda ni saya rasa macam dia jadi lebih mencabar di zaman kita sekarang ini kerana penggunaan yang berleluasa terhadap teknologi komunikasi sometimes menyebabkan kita hilang ciri yang terpuji ini, iaitu apabila kita
sentiasa tergesa-gesa. Malah kalau kita hantar mesej, contohnya mesej itu walaupun penting, tapi kerana WhatsApp ataupun Telegram contohnya ada bagi tik, 1 tik, 2 tik, jadi kita pun perhati benda tu. Dah baca dah, bila nak balas ni, bila nak cakap benda, bila nak respon pada benda ni. Pada orang dekat sebelah sana tu ada macam-macam isu yang mungkin perlu dia utamakan ataupun harus lakukan terlebih dahulu. Malah saya juga pernah membaca research tentang bagaimana hal ini contribute kepada tekanan dan orang kata kemurungan di kalangan remaja yang menggunakan social media kerana mereka kehilangan kesabaran dalam mendapatkan respon terhadap apa yang mereka mahu dalam komunikasi. So bila dia expect, bila dia tanya orang jawab, bila orang tanya dia jawab, bila dia nak something orang jawab, tak boleh nak sabar, tak boleh nak tunggu, walaupun pertanyaan itu mungkin pada masa yang tidak sesuai. Walaupun sebenarnya bukan contoh yang terbaik, tapi malam tadi masa mula-mula saya terfikirlah, alamak, apa benda nak tazkirah esok tu. Rasa macam nak cuit-cuit sikit lah Ustaz Husni. Kalau Ustaz Husni boleh nak bagi pengisian pada pagi ni. Lepas tu saya terfikir balik, walaupun mungkin permintaan itu ada munasabahnya dan saya bertanya kepada orang yang berkeahlian dan mampu untuk melakukannya, tapi almarhum Ustaz Ismail Kamus baru saja kembali ke rahmatullah. Kok lah Ustaz Husni ada nak pergi ke situ ke, maka jangan tanya benda yang akan menyebabkan orang berat hati, susah hati, nak menolak kerana segan dengan kita ke apa ke contohnya, maka jangan tanya, jangan timbulkan langsung. Jadi saya memang tak tanya langsung, saya terus basuh muka, duduk dan study lah, tengok apa benda yang kita nak cakap. Jadi walaupun benda tu penting, walaupun benda tu berkenaan, tapi pilihlah waktu yang munasabah dan sesuai untuk hal itu diperkatakan. Kata Teacher Akhtar, teringat kisah Imam Syafi'i. Teringat kisah Imam Syafi'i nak turn muka surat pun very careful sebab tak nak kacau Imam Malik ketika berguru dengannya. Yes, saya pun pernah terbaca kisah tersebut. Ini adalah benda-benda yang kalau kita timbulkan pada hari ini, nanti orang kata OCD lah, macam apa benda over sangat nak fikir benda ni. Tapi we learn all these things from the history, from the golden age of Islam, bahawa salah satu daripada ketinggian yang ada pada umat Islam yang terdahulu itu adalah pada keelokan akhlak mereka dalam perilaku, and it's not too much to do that. Even something yang datang daripadanya banyak kebaikan, kan? Okey, kita lihat juga ayat yang seterusnya. Saya nak adjust sedikit di sini. 15 saya nak tukar pada 20. Okey. Alright. Al-khislatu thalisah, nasihat yang ketiga pula. Dah pukul berapa dah? 10.52, masya-Allah ya. Maafkan saya lambat sangat. Yang perkara yang ketiga pula, nasihat ketiga daripada Ibnu Abbas ialah wala tumaru haliman aw safihan. Janganlah sekali-kali kamu berdebat, sama ada berdebat dengan orang pandai ataupun berdebat dengan orang bodoh. Fa innal halima yuqlik. Kerana kalau kamu berdebat dengan orang pandai itu akan tak suka kamu, marahkan kamu. Wa inna safih yu'dhik. Manakala kalau kamu berdebat dengan orang bodoh, maka dia pula akan menyakitkan kamu. Jadi kata Syekh Saleh Abdul Fattah, kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, al-mira'u huwal jidal. Al-mira' wala tumari tadi tu, jangan perkataan al-mira' itu maksudnya adalah berdebat. Wal jidal madhmumun fi halatihi kulliha. Dan berdebat itu adalah sesuatu yang tercela di dalam semua keadaan. Kata Syekh Fadhil Hasan Abbas. Saya masa mula-mula baca malam tadi, walaupun buku dah pernah baca tapi dah lama lah, 20 tahun sudah kot saya baca. Tapi bila buka balik, bila baca malam tadi, terus teringat pertandingan debat, aktiviti debat dalam kelas yang merupakan aktiviti yang lazim biasa kita lakukan, kan.
Tetapi Syekh Fadhil Hasan Abbas kata perdebatan adalah sesuatu yang tercela di dalam semua keadaan. So macam mana tu? Apa perinciannya, ya? Allahumma illa idza kana munazaratan yaqsudu biha tawassul ilal haq, kecuali perdebatan itu yang sifat asalnya adalah untuk munazarah, untuk kita berdialog dan menatijahkan berhasil pada mencapai kebenaran. Ya, wa ma asdaqu hadhihi al-kalimah dhalika anna alladhi tumarihi wa tujadiluhu in kana haliman fa innahu yuqlik wa yubghiduka wa yamullu majlisak wa yu'afu hadithak wa takunu thaqilan fi nazrih wa thaqilu panjang pula ya benda ni. Amma idza kana perkara yang sama juga, saya tak ada lah. Amma idza kana alladhi tumari fihi safihan fa innahu sayudhik, ya. Kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, amat benarlah nasihat ini kerana kalau kamu memilih untuk berbalah dengan orang yang pandai, natijahnya adalah timbul rasa marah, tidak selesa, tidak suka. Dan kalau sekiranya perdebatan kamu itu adalah dengan orang yang bodoh, maka yang akan terjadi ialah dia akan menyakiti kamu pula dengan kebodohannya. Maka pusing ke mana pun, sukar sekali untuk perbuatan berdebat ini menjadi sesuatu yang baik. Ya. Amat baiklah, kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, apa yang dinasihatkan oleh Al-Auza'i, ya. Katanya idza aradallahu biqaumin syarran fataha alaihim babal jidal wasadda anhum babal ilm wal amal. Sekiranya Allah menginginkan satu kaum itu mendapat kejahatan, kerosakan, ya, kalaulah satu kaum itu Allah nak musnahkan, maka apa yang akan terjadi ialah Allah akan membuka pintu perdebatan ke atas mereka dan ditutup daripada mereka pintu ilmu dan amal. Kan? Jadi bila kita tengok kata-kata Al-Auza'i ni, kalau Allah nak musnahkan satu kaum, Allah buka pintu perdebatan dan Allah halang daripada pintu ilmu dan amal. Habis tu yang bising-bising dekat internet, dekat sana sini, ya, macam Ustaz Abu Bakar Zakaria sebut, kan, sekarang ini menjadi trend antara pengguna sosmed, social media untuk berdebat hatta para agamawan, walhal pendirian itu susah untuk diubah dengan hanya berdebat. Satu komen yang sangat precise dan tepat, ya. Dan kalau sekiranya kita memilih untuk berdebat, dia akan mengalihkan kita daripada proses sebenar dalam menuntut ilmu dan sesungguhnya beramal. Dan kalau ia menjadi sesuatu yang berleluasa, ia menjadi petanda kita berada dalam kerosakan dan sesuatu perlu dibuat ke atasnya. Jadi macam mana kita nak buat, ya? Kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, inna anwa' al-jidal fi ummatina sawa'an kana dhalika alladhi yamla'ul majalis am ala safahati suhuf ba'idun an waqi'il hayah wa 'anil humuri hayatiyah hatta wa dhalika al-jidal alladhi yakunu fil masajid huwa min hadhan naw'. Kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, sesungguhnya perdebatan-perdebatan ini, kategori-kategorinya yang wujud di dalam masyarakat kita sama sahaja, sama ada yang berada di dalam majlis-majlis ataupun di dalam kolom-kolom surat khabar, yang jauh daripada realiti kehidupan dan hal-hal yang berkeperluan terhadap kehidupan, sehingga perdebatan itu juga mengisi masjid-masjid kita, yang ianya juga termasuk di dalam hal yang sama. Dan ini adalah ungkapan Syekh Fadhil Hasan Abbas masa dia tulis buku ni. Ini zaman sebelum ada social media. Ya, ini adalah zaman sebelum ada internet. Saya beli buku merah yang ada dekat library kat KMSS Kau Menengah tu. Saya beli buku tu zaman tak ada internet lagi. Ya, maknanya buku ni ditulis lebih awal. Saya rasa Khumasiyat Mukhtarah ni adalah koleksi kuliah Tazkirah Ramadan Syekh Fadhil Hasan Abbas ketika beliau berada di Kuwait, kalau tak silap saya. Long time, mungkin tahun 1980-an. Bagaimana pula dengan zaman sekarang, kan, yang berdebat ini sudah menjadi, orang kata,
kalau orang kata content creator tu, creation daripada content creator tu banyak yang sifatnya adalah memanjangkan perdebatan dan tidak ada apa-apa kebaikan dalam perdebatan seperti yang diungkapkan oleh ni. Jadi satu lagi dia kata watakadu takunu kalimatal jidal al-bizanti khassatan bina wa waqafa alaina duna ghairina, sehingga ungkapan perdebatan Byzantine itu dah jadi macam terkena ke atas kita pula. Jadi al-jidal al-bizanti dalam bahasa Arab, jidal bizanti itu merujuk kepada ungkapan chicken and egg, kan? Maksud dia telur dengan ayam lah. Ayam dulu ke telur dulu? Dalam istilah bahasa Arab, perdebatan soal mana satu dulu antara ayam dengan telur ni ialah apa yang disebutkan sebagai al-jidal al-bizanti, ya. Macam peribahasa lah, tapi dia menjadi orang kata ciri kita pula, kan. Right. ولذلك قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله ولذلك قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dalam Sahih Muslim ini, tidaklah datang daripada perdebatan itu apa-apa kebaikan daripadanya. Jadi di sini juga didatangkan banyak hadis. Jadi perdebatan ni ada perdebatan yang bermusim, ada yang tidak bermusim, ya. Perdebatan yang bermusim contohnya macam bila sampai je nisfu Syakban nanti gaduh balik. So nisfu Syakban ni ada amal ke tak ada amal? Rasanya dah bincang dah. Tahun lepas dah ada jawapan dah. Tahun sebelumnya pun dah ada, tahun ni nak bincang lagi. Lepas tu tahun baru Hijriah, ada doa khusus, ada amalan khusus ke sempena dengan hijrah ni, gaduh lagi. Itu yang bermusim, ya, diberikan contoh di sini. Amma jidal ghairihim fa fihi umur kathira mausimiyah ghair mausimiyah, fal mausimiyah ikhtilafuhum hawla al-ihtifal bil Isra wal Maulid wal Hijrah. Ya, contoh perbalahan yang bermusim ialah seperti pergaduhan tentang soal sambutan Isra Mi'raj, kemudian Maulid Rasul, adakah harus ataupun tidak. Wa ghairul mausimiyah kathirah tashmal qadaya fil ibadah wal aqidah wal akhlaq. Ya, manakala perdebatan yang tidak bermusim pula sangat banyak, termasuklah yang meliputi hal ibadah, akidah dan akhlak. Wa yu'allimullahu anna dhalika kullahu la yardiyallahu wa rasuluhu SAW. Dan apa yang telah diajar kepada kita oleh Allah dan Rasul ialah perdebatan dalam hal-hal itu Allah tidak redha dengannya. So, mudah-mudahan nasihat ini menjadikan kita fikir balik. Kalau selama ini kita jenis orang yang suka, minat, nak share-share benda-benda yang gaduh-gaduh ni, fikir baliklah. Ya, ini antara benda yang dinasihatkan. Dan Syekh Fadhil Hasan Abbas mendatangkan beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan kecelaan perdebatan. Misalnya, kata Nabi SAW, La tumari akhaka wa la tumazihuhu wa la ta'iduhu maw'idan fatukhlifuhu. Hadis daripada Tirmizi. Kata Nabi SAW, janganlah kamu berdebat dengan saudaramu dan janganlah kamu mempersendakannya. Dan janganlah apabila kamu membuat janji dengannya, kau ingkari janji tersebut. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu ilaihi illa utul jidal. Dan tidaklah berlaku kesesatan ke atas satu kaum selepas mereka itu mendapat petunjuk, melainkan mereka itu terjebak di dalam perdebatan. Ya, itu hadis yang kedua daripada Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga pula, kata Nabi SAW, Ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'. Aku adalah ketua di rumah yang berada di lembah syurga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia berada di pihak yang benar, kata Nabi SAW. Wa bibaitin fi wastil jannah liman tarakal kadhib. Dan aku merupakan pemimpin bagi rumah yang berada di tengah-tengah syurga. Tadi kat level bawah, ya, ground floor. Ni yang level tengah pula. Liman tarakal kadhib, bagi mereka yang meninggalkan pendustaan,
wa in kana mazihan, walaupun sekadar bergurau, ya, melawak, menipu, prank ke, April Fool ke, ya, benda-benda macam tu. Wabibaitin fi a'lal jannah, dan aku pula adalah ketua bagi rumah yang berada di penthouse syurga, yang berada di atas syurga pula, liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang memperelokkan akhlaknya. Jadi kata Nabi SAW, dalam syurga ni ada 3 kediaman, kat bawah, tengah dan atas. Ketiga-tiganya Rasulullah jaga. Yang bawah tu ialah untuk orang yang meninggalkan perdebatan. Yang kedua, walaupun dia berada di pihak yang benar, itu penting. So it's not about what are you telling and what are you arguing is correct or not, but berdebat tu sendiri adalah jalan untuk kebenaran itu, bukan menghasilkan kebaikan. Yang keduanya adalah rumah tengah-tengah yang disediakan oleh Nabi SAW, yang disediakan oleh Allah, baginda menjaganya untuk orang-orang yang meninggalkan perbuatan berbohong walaupun sekadar bergurau. Dan yang ketiga, rumah yang tinggi di syurga pula adalah untuk mereka yang mengelokkan akhlaknya. Ya, ini di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu juga dalam satu hadis yang lain, la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'al mira' wa in kana muhiqqan wa yad'u kathiran minal hadith makhafatal kadhib. Tidaklah sampai kepada kesempurnaan hakikat iman seseorang hamba itu sehinggalah dia meninggalkan perbuatan berdebat walaupun dia berada di pihak yang benar, dan dia meninggalkan banyak cakap kerana takut berdusta, kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain di dalam Kanzul Umal. Ya. Satu lagi nasihat. Jadi ini adalah merupakan perkara yang diharapkan dapat menjadi renungan kepada kita lah. Jadi Abdullah bin Abbas menasihatkan kita, tinggalkan perdebatan, tak kiralah berdebat dengan orang berilmu ataupun dengan orang jahil, kerana berdebat bukan jalan kebaikan. So kalau nampak macam orang nak cakap pasal, abstain, just leave, ya, tinggalkan. Nasihat keempat, dah pukul 11:06, maafkan saya, dah lama tak cakap benda-benda macam ni, jadi tak pandai nak estimate masa. Okay, yang keempat, wadhkur akhaka bima tuhibbu an yadhkuraka bihi. Yang keempat pula ialah dalam situasi saudaramu itu tidak ada denganmu, maka bercakaplah mengenainya apa yang engkau suka dia cakap mengenai engkau di belakang kau. Maksud dia, katalah contohnya macam sekarang, Ustaz Qayyum tak ada di hadapan saya. Jadi, nasihat Ibn Abbas kepada saya ialah, kalau saya nak sembang apa-apa dengan orang yang ada dekat keliling saya ni tentang Ustaz Qayyum, bercakaplah tentang Ustaz Qayyum apa yang saya harap Ustaz Qayyum cakap mengenai saya di Malaysia tu dengan orang-orang yang ada di kelilingnya, yang saya suka. Kalau Ustaz Qayyum, kalau sebut saya, dia sebut benda-benda yang macam tu. Jadi maknanya, treat people the way you want yourself to be treated. Buat kat orang apa yang kita suka orang buat kat kita. So ini adalah merupakan akhlak yang seterusnya. Wadhkur akhaka idza taghayyaba anka bima tuhibbu an yadhkuraka bihi wa'afihi bima tuhibbu an yu'fika minhu. Dan juga dalam keadaan tak ada face to face ni, maafkanlah seseorang itu pada perkara yang engkau harapkan dia juga memaafkan engkau di belakangnya. So ini adalah merupakan akhlak yang penting, ya. Ada satu syair simple yang didatangkan oleh Syekh Fadl Hasan Abbas, katanya, lau nazara insanun ila aibihi ma'aba insanun 'alan nas. Kalaulah seseorang itu berfikir tentang keaiban dirinya, tidak akanlah sekali-kali insan itu mengaibkan sesiapa daripada kalangan manusia. Ya. Dan ini bersesuaian dengan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan
kata Nabi SAW, tidak sempurnalah iman seseorang sehinggalah dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri. Dan kata Syekh Fadhil Hasan Abbas dalam mengulas hal ini, faminal badahi annahu la yu'min hatta yakraha li akhihi ma yakraha li nafsihi. Dan juga tidaklah on the other side of the same coin, dan tidaklah seseorang itu mencapai kesempurnaan iman sehinggalah dia tidak suka untuk saudaranya apa yang dia tidak suka untuk dirinya sendiri. Fa iza kunta takrahu li nafsik al adha wasu, sebagaimana engkau tidak suka kejahatan kena ke atas engkau, begitulah juga sepatutnya engkau tidak suka kejahatan itu kena ke atas saudaramu. Dan juga kata Syekh Fadhil Hasan Abbas, syarrun nas dzul wajhain, sejahat-jahat manusia adalah talam dua muka, manusia yang dua wajah. Dekat depan dia puji kita, dia cakap benda yang baik, tapi kat belakang dia sindir kita, dia mengumpat tentang hal kita. Dan juga Syekh Fadhil Hasan Abbas mengulas dengan panjang lebar pentingnya untuk kita menyatukan identiti kita. Jangan ada dua ID, kat depan lain, kat belakang lain. Manusia yang sejahtera ialah manusia yang di depan ataupun di belakang itulah dia, dan itulah dia tu pula adalah itulah dia yang baik. Ada juga orang yang no, I just being myself, this is me, that is why I'm so bad because that's me. Pun tak boleh juga. Jangan pula kita kerana tidak mahu hipokrit, kita buat something yang lebih cela daripada being hypocrite, iaitu menjadi orang yang tercela just because you want to be yourself. Tapi kita kena improve diri kita untuk jadi orang yang baik di depan, di belakang, ketika dengan orang ramai ataupun ketika kita bersendirian. Okey. Dan nasihat yang terakhir, yang kelima, al-wasiyatul khamisah, nasihat yang kelima ialah wa'mal amala rajulin yara annahu mujazan bil ihsan ma'khudhun bil ijram. Dan yang seterusnya pula ialah apabila kamu hendak beramal, apabila kamu hendak mengambil teladan, mengambil model daripada seseorang, maka teladanilah seseorang yang sifatnya adalah orang yang berbuat kebaikan kerana tahu kebaikan itu ganjarannya adalah kebaikan, dan orang yang berfikir melakukan perbuatan yang jahat itu datang padanya kecelaan dan dosa. Jadi maksudnya, ambillah teladan daripada orang yang mengendalikan tingkah lakunya dalam keadaan orang itu mengambil kira soal dosa dan pahala. So, orang yang kita nak teladan dalam hidup ini adalah orang yang ambil kira soal dosa dan pahala. It might sound so cliche dan very simple, apalah susah sangat nak buat benda ni, soal dosa dan pahala. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita, kita sedar dan kita memahami bahawa bila kita fikir soal dosa dan pahala, ia mempengaruhi perbuatan tingkah laku kita. So, ia adalah merupakan satu mekanisme. Even di dalam metod khalifah, kita tekankan tentang pemahaman anak-anak kita, murid kita dan diri kita sendiri terhadap consequences, akibat daripada perbuatan-perbuatan. Jadi kita nak nurture sifat tersebut supaya kita terbentuk menjadi orang-orang yang mengambil kira soal dosa dan pahala. Jadi kerana kita minat dengan seorang tokoh ni, kita minat dengan seorang public figure ni, kita minat dengan seseorang, patut ke nak mencontohi orang tersebut? Maka dalam nasihat ini, nasihatnya ialah, kalau nak ambil model, kalau nak ambil contoh, contohilah seorang yang tindak tanduknya itu menggambarkan dia itu mengambil kira soal dosa dan pahala. Saya teringat kepada satu kisah semasa Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi, ketika dia dijemput untuk menganggotai kerajaan Mustafa Kemal Atatürk pada awal penubuhan Republik Turki selepas kejatuhan Daulah Osmaniyah. Di peringkat awalnya, Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi pernah hadir dalam sesi di parlimen, dan pada masa itu
dia dapati mereka tidak mengendahkan solat. Jadi pada zaman Syed Rashid telah bangun dan meninggalkan sesi tersebut, dan ketika dia ditanya kenapa dia meninggalkan sesi tersebut, dia kata, aku tidak mahu bersama dengan sesiapa yang tidak mempedulikan solat, kerana tidak ada apa-apa kebaikan yang boleh terhasil dalam perbincangan, dalam mesyuarat dengan orang yang tidak mempedulikan benda yang sangat besar dan penting ini. Itu antara yang saya ingat lah, kalau saya silap betulkan saya, antara yang saya pernah baca daripada kisah ni tadi kan. Jadi kalau sekiranya kita menjadi manusia yang buat apa pun kita sentiasa fikir tentang dosa dan pahala, maka kita sentiasa ada mekanisme untuk check and balance. Bagi kami yang duduk di Finland ini, yang tak ada azan dekat keliling, tak ada benda-benda yang mengingatkan kita tentang Islam, maka nak nurture dalam diri sendiri dan juga dalam diri anak-anak ni supaya mereka mengambil kira soal dosa dan pahala is a huge challenge. Dan kalau you berjaya melakukannya, sudah mendapat, orang kata, satu bahagian yang besar kebaikan daripada agama lah. Kerana mereka tidak akan selama-lamanya hidup kat bawah hidung kita. They will have their own life very soon. Maka persiapan yang kita lakukan untuk anak-anak ni adalah mendidik mereka untuk memiliki mekanisme yang membolehkan mereka self-navigate their own life whenever we are no longer around, kan? InsyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu sajalah, dah 11 suku ni. Sedikit pengisian daripada Al-Khumasiyat As-Sabi'ah wal-Ishrun, ya, Khumasiyat yang ke-27 daripada buku Syekh Fadl Hasan Abbas. Ibnu Abbas menekankan, saya ulang sekali lagi sebagai penutup, bahawa ada 5 perkara yang aku ingin berikan kepada kamu, sesungguhnya ia lebih berharga daripada harta yang paling berharga yang kamu ada. Seperti orang kata kuda kaki berbelang hitam tadi tu, something yang orang Arab sangat-sangat appreciate. Apakah perkara tersebut? Iaitulah, yang pertama, janganlah engkau bercakap tentang perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dirimu. Yang kedua, janganlah engkau bercakap tentang perkara yang ada kena-mengena dengan dirimu, melainkan ada konteks dan keperluan yang sesuai. Yang ketiga pula, janganlah kau terlibat di dalam perdebatan sama ada dengan orang yang pandai atau orang yang bodoh, kerana berdebat dengan orang pandai menimbulkan permusuhan dan marahnya dia kepada engkau, dan berdebat dengan orang bodoh akan menyebabkan si bodoh itu menyakitimu dengan kebodohannya. Kemudian yang keempat pula, di belakang saudaramu berkatalah mengenainya apa yang engkau suka dia berkata tentang dirimu, dan maafkanlah dia pada perkara-perkara yang engkau suka dia maafkan engkau mengenainya. Manakala yang terakhir pula, beramallah dengan amalan seorang yang berfikir bahawa apabila dia buat kebaikan, kebaikan itu ada consequences dalam bentuk kebaikan pahala, dan kalau buat jahat, jahat itu akan mengundang dosa dan juga orang kata kemurkaan. Jadi ini adalah 5 nilai yang terpuji, yang kalau kita boleh sungguh-sungguh amalkan, maka insya-Allah kita akan boleh meningkatkan diri kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu sajalah pengisian. Mungkin pengisian ni biasa-biasa saja, yang sifatnya adalah bukanlah untuk orang kata nak mengajar benda baru ke tidak, tapi sebagai tazkirah, dan tazkirah itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan adalah daripada nasihat-nasihat tersebut beberapa kebaikan yang boleh kita ambil untuk kita improve diri kita, dan kita juga mengambil peluang untuk
mendoakan almarhum Syekh Fadhil Hasan Abbas yang telah pun kembali ke rahmatullah pada tahun 2011 dulu. Semoga pembacaan kita ke atas kitabnya menjadi amal jariah, sedekah jariah, menjadi pahala untuk beliau yang telah banyak meninggalkan kitab untuk rujukan. Tidak ada orang yang mengaji ilmu tafsir, terutamanya dalam bab i'jaz dan bayan Al-Quran, melainkan dia perlu baca kitab Syekh Fadhil Hasan Abbas. Syekh Fadhil Hasan Abbas ni pada usia mudanya juga, dia adalah seorang dia aktif di dalam politik pada suatu ketika, dan dia termasuk di kalangan di dalam golongan mereka yang cenderung kepada orang kata di satu peringkat pro-Soviet. Dan kalau kita baca sejarah, kita akan dapati ramai ulama ilmuwan Islam pada tahun 60-an 50-an, mereka itu mempunyai kecenderungan untuk berpihak kepada Blok Timur, kerana mereka berdepan dengan kolonialisme dan juga imperialisme daripada sebelah Eropah dan Barat. Maka idea yang datang daripada Blok Timur komunis contohnya dilihat adalah sebagai satu, orang kata, counter kepada benda yang buruk yang datang daripada Barat ni. Tetapi kita perlu berhati-hati bila membaca biografi ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan pada zaman tersebut, kerana kebersamaan mereka di dalam kecenderungan aliran tersebut harus difahami dalam konteksnya. Ini sebagai sedikit, orang kata, latar belakang lah ya kepada Syekh Fadhil Hasan Abbas. Dia memang seorang yang buta, dan saya boleh katakan, macam saya ulang di awal tadi, semua ulama tafsir yang masih hidup sekarang ini seperti Dr. Ahmad Naufal dan Dr. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi adalah merupakan anak murid kepada beliau. Saya masih ingat lagi antara satu akhlak yang saya belajar daripada Syekh Salah ialah Syekh Salah ada menulis buku berkaitan dengan mukjizat Al-Quran, ya, dan kitab itu kitab yang sangat-sangat berharga, yang sangat bagus isinya, dan Syekh Salah juga adalah pensyarah di universiti. Tetapi Syekh Fadhil Hasan Abbas telah mengkritik satu pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Salah dalam kitab beliau tentang mukjizat Al-Quran, dan kerana kritikan tersebut, walaupun Syekh Salah berpendapat bahawa pandangan dia masih justified, tetapi ekoran daripada kritikan yang dibuat oleh Syekh Fadhil Hasan Abbas terhadap satu pendapat Syekh Salah dalam kitab berkenaan, kitab tu warna pink masa saya beli dulu 30 tahun ke 20 tahun sudah, Syekh Fadhil Hasan Abbas Syekh Salah yang mengajar subjek i'jaz Al-Quran di universiti mengambil keputusan untuk tidak menggunakan kitab yang dia sendiri tulis, tetapi dia menggunakan kitab yang Syekh Fadhil Hasan Abbas tulis untuk mengajar subjek tersebut, walaupun dia sendiri ada kitab berkenaan, kerana rasa hormat yang begitu tinggi beliau kepada Syekh Fadhil Hasan Abbas. Saya bila sebut benda-benda macam ni, saya rasa sebab dan sedih. Saya tak tahu sebab apa. Adakah kerana saya rindukan Jordan ke, ataupun macam mana. Tapi kita belajar daripada ulama-ulama ni, sometimes benda-benda yang dia tak ajar kita, dia tak spesifik ajar kita, tapi bila kita tahu kejadian-kejadian tersebut, kita belajar something. Ya, saya pernah cerita dalam salah satu buku saya tak ingat buku yang mana, saya dan kawan-kawan kami pernah jumpa dengan Syekh Salah, ini bukan Syekh Fadhil Hasan Abbas lah, dengan Syekh Salah Al-Khalidi. Kami tanya dia soalan tentang hadis. Syekh Salah ni penghususan di Al-Quran. Jadi Syekh Salah pun terangkan sikit, gini. Lepas tu dia kata, tapi sebenarnya tentang persoalan hadis ni, bukan aku sepatutnya yang kau tanya. Engkau sepatutnya tanya hal ini kepada Dr. Hamam Said, iaitu orang yang specialize dalam bidang hadis. Walaupun penerangan yang Syekh Salah bagi tu dah cukup luas dan dah cukup hebat dah sebenarnya, tapi dia kata patutnya benda macam ni tanya pada Dr. Hamam Said.
bukannya dengan aku, sebab ini pengkhususan beliau. Dalam satu occasion lain, sebab kami bukan plan, tapi maknanya benda tu terjadi dan lepas tu baru kita orang fikir balik, kami jumpa dengan Dr. Hamam Said dan kami berbincang dengan dia. Timbul satu persoalan berkaitan dengan Al-Quran, dan bila kita bincang, Dr. Hamam Said pun terangkan begini. Lepas tu dia kata, tapi dalam benda-benda yang seperti ini, sepatutnya kamu tanya kepada Syekh Solah, sebab pengkhususan dia adalah pengkhususan Al-Quran. Aku bidang yang aku belajar adalah bidang hadis, walaupun penerangan dia tu sudah cukup bagus. Jadi pada masa tu kita orang terfikir balik lah, macam ulama ni saling hormat-menghormati. Saya sedih, sebab sedih tengok Malaysia lah kan, macam orang bergaduh pasal agama, benda yang terpalit di image orang agama ni adalah orang agama sibuk mencari kedudukan, sibuk dengan harta, ghanimah, bergaduh tentang soal kahwin, cerai, bergaduh, lepas tu maki hamun, kutuk orang ni, kutuk orang tu. Jadi macam sampai saya sendiri sebagai seorang ustaz pun, saya dah rasa macam dah lama dah, dalam 5 tahun 6 tahun saya dah allergic dan trauma. I don't want myself to be associated with orang agama kerana frustrated dengan akhlak. Macam belajar agama ni tak menjadikan kita orang yang baik, sedangkan sangat jauh orang kata daripada apa yang kita pernah ingat 30 tahun dulu masa belajar dengan ulama-ulama ni. Akhlak mereka tu, mereka tak ajar kita tak ada subjek akhlak 101. We don't have that kind of subject. There's no specific subject teaching us how to be a good Muslim, kan? How to be a good scholar. If you can consider yourself after finishing your study, you become one, kan? You become a scholar. Tapi bila kita perhatikan kepada cara mereka berkomunikasi, cara mereka bermuamalat, orang ni hormat orang ni, hormat orang ni. Masa Syekh Fadhil Hasan Abbas datang ke universiti saya untuk bagi talk, pensyarah tafsir kami dekat universiti, seorang yang memperjuangkan mukjizat nombor, Ijaz Adadi, iaitu satu jenis something yang kontroversi dalam orang kata dalam sejarah, dalam bidang tafsir. Ada huge debate dan ramai ulama yang disagree dengan mukjizat nombor ni. Jadi masa Syekh Fadhil Hasan Abbas datang bagi talk dekat universiti kami atas jemputan, ada pelajar tanya dia kata, Syekh, bolehkah kami mendapatkan pendapat engkau tentang mukjizat nombor? So sahabat-sahabat boleh imagine, kalaulah Syekh Fadhil Hasan Abbas menyampaikan, dan kita orang semua tahu pendapat beliau, dia menentang mukjizat nombor ni, dan pensyarah tafsir kami memperjuangkannya. Yang kami pun student ni, minta maaf saya cakap lah, kita orang pun kadang-kadang macam mengumpat, kenapalah doktor ni suka sangat dengan mukjizat nombor ni, gini semua kan. Jadi bayangkan kalau Syekh Fadhil Hasan Abbas mengkritik, menghentam, mengeluarkan kebenaran tentang mukjizat nombor ni sebenarnya salah dan sebagainya, pastilah jatuh orang kata maruah dan reputasi pensyarah kami tu, Tapi Syekh Fadhil Hasan Abbas tak tahulah macam mana, tapi dia tahu yang di universiti kami tu ada orang yang pro kepada mukjizat nombor. Maka Syekh Fadhil Hasan Abbas, saya tak ingat exactly macam mana dia jawab, tapi yang saya ingat dia menasihatkan kami supaya persoalan ini kami dapatkan pengetahuan ataupun jawapan mengenainya dengan kami terus belajar. Lebih kurang macam tu. Dia kata, saya tak ingat exact word dia sebab dah lama sangat, tapi poinnya ialah dia kata jawapan kepada soalan ini adalah dengan kamu terus belajar. That was the one and only question yang dia tak beri jawapan. Dia tidak beri pendapat dia. Dia cuma kata jawapan kepada pertanyaan kamu itu ialah dengan kamu belajar. So dia tidak menjatuhkan air muka pensyarah kami yang kontroversi kerana percaya kepada mukjizat nombor. Jadi yalah, hari ni Syekh Ustaz Ismail Khamus meninggal, dan Syekh Fadhil Hasan Abbas pun dah tak ada. Ulama-ulama yang kita belajar akhlak mereka ni dah tua-tua, dan dah ramai yang dah
yang dah uzur kan. Tapi yang muda-muda ni macam belajar agama tapi tak jadi baik kan, macam tak jadi berakhlak. Sometimes we don't really care how much you know, berapa banyak ilmu yang kamu ada, luas macam mana pun kamu debat sini sana ke apa sebagainya, tapi kalau kamu gagal untuk berakhlak dan mengambil sikap untuk mengakhlakkan masyarakat, then apa kebaikan yang kita nak ambil daripada situasi tersebut kan. Jadi itulah, saya minta maaf lah panjang sangat pula sampai pukul dah pukul berapa ni, 11.30, dah pukul 4.30 kat Malaysia kan. Jadi terima kasih sekali lagi, dan terima kasih kepada Ustaz Qayyum yang telah mencatatkan kelima-lima poin ini. Terima kasih kepada sahabat semua atas perkongsian dan juga kebersamaan di dalam sesi ini. Mudah-mudahan adalah sebersedikit manfaat daripadanya. Kalau siapa yang ada dekat KMSS, buku tu warna merah, tebal, 600 dekat 700 muka surat. Muka surat yang saya baca ni muka surat 507. Tapi kalau ada sesiapa yang perlukan kepada PDF ke contohnya, saya adalah ya PDF itu untuk rujukan, tapi bukannya untuk komersial lah kan, kerana kita hormat kepada hak cipta dan juga hak sang penulis kan, insya-Allah. Jadi itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat berhujung minggu. Stay safe, dan sama-samalah kita saling mendoakan, dan doakan juga untuk kami sekeluarga di sini. Selamat menghidupkan separuh kedua daripada bulan Ramadan yang pastinya penuh cabaran. Ini adalah satu lagi Jumaat yang kita tak solat Jumaat, which is quite upsetting, saddening kan. Tapi kita utamakan apa yang utama, insya-Allah, dan bertemu lagi di dalam kesempatan yang seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.